Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah untuk hari ini kita akan belajar tajuk banding pecahan. Untuk kelas sebelum ni kita dah belajar untuk mengenal dan menulis pecahan. Jadi hari ini kita akan belajar membanding pecahan-pecahan yang kita tulis. Okey, boleh buka buku teks muka matematik. Boleh buka buku teks matematik jilid 2 muka surat 7. Okey. Kita tengok contoh yang pertama yang ada dalam buku kita. Soalannya ialah siapakah yang dapat lebih banyak kek? Dia tanya siapa yang dapat lebih banyak kek. Ada dua kanak-kanak di sini. Okey, kanak-kanak yang pertama yang lelaki ni dia dapat dua bahagian. Dua bahagian ini untuk Rishi. Dan kanak-kanak perempuan ni dia dapat satu bahagian. Okey, cuba kita tengok kek ni. Sebenarnya ada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, asalnya kek ini dipotong kepada 6 bahagian. 6 bahagian. Kemudian Rishi dapat 2 bahagian dan kanak-kanak perempuan ni dapat 1 bahagian. Sekarang kita nak tahu siapa yang dapat lebih banyak kek. Dan kita nak menyatakan keadaan ini dalam bentuk pecahan. Okey. Kita tengok perbincangan ni. Sekarang dia dah lukis kek ni kepada bahagian yang sama dengan gambar yang kita tengok tadi. Okey. Ni untuk gambar yang pertama 1/6. Maksudnya satu bahagian yang berlorek. Ini yang kanak-kanak perempuan tadi. Kemudian Rishi dapat 2 bahagian. Daripada gambar ni pun kita dah nampak 2 bahagian mestilah lebih banyak daripada 1 bahagian. Maksudnya bila kita tukarkan perkataan 2 bahagian dan 1 bahagian ni kepada pecahan, dia akan jadi 2/6. Sebab apa 6? Tadi Maklimah dah cakap ada 6 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi Rishi dapat 2/6. Kanak-kanak perempuan dapat 1/6. Okey. Jadi ayat yang kita boleh gunakan untuk membanding kedua-dua pecahan ini ialah 2/6 lebih besar daripada 1/6. Maksudnya Rishi dapat lebih banyak kek. Okey, mudah je. Kita tengok pula contoh yang kedua. Ada 2A dan 2B. Kita tengok yang A dulu. Soalannya, pecahan manakah yang lebih kecil? Okey, kata kuncinya ialah kecil. Kecil maksudnya sedikit. Ingat, kecil ialah sedikit. Kita tengok pecahan yang diberi 4/5 dan 2/5. Kita tengok penyebutnya sama, 5. Maksudnya jumlah pecahan yang ada untuk kedua-dua gambar kat sini ialah 5. Yang mana lebih kecil kita boleh tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4. Untuk gambar yang kedua ni 1, 2. Jadi 2 ke 4 yang lebih kecil mestilah 2. Jadi ayat untuk membandingkan ialah 2/5 lebih kecil daripada 4/5. Okey. Kita tengok pula yang B. B, pecahan yang ada untuk gambar yang pertama kat sini 3/6. Macam mana dapat 3/6? Ada 3 bahagian yang dilorek, 1, 2, 3. Dan jumlah pecahan yang ada ialah 6. 4, 5, 6. Ada 6 bahagian. Berapa yang berlorek? 3. Jadi 3/6. Tengok gambar yang kedua ni pula. Ada berapa bahagian semua? Ada 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bahagian kesemuanya. Jadi per dengan 6. Berapa yang berlorek? Ada 5. Jadi 5/6. 3 dengan 5. Yang mana lebih kecil? Mestilah 3. Kita boleh tengok juga dekat gambar ni. Saiz yang berlorek yang mana lebih kecil? Yang pertama ataupun yang kedua? Yang pertama. Ada 3 bahagian. Jadi kita boleh tulis 3/6 lebih kecil daripada 5/6.
Okey. Perkara penting yang kita kena ingat, kita tengok je pecahan yang kita nak bandingkan, kita tengok penyebut dia. Kalau penyebut dia sama, kita tengok pengangka dia. Nombor pengangka yang mana yang lebih kecil, 3 atau 5? 3. Bila 3 maksudnya 3/6 lah yang lebih kecil. Okey, kalau untuk pecahan yang penyebut dia berbeza, itu lain. Itu kena ada cara lain untuk kita bandingkan. Tapi macam dua contoh kat sini, penyebut dia sama. Yang A penyebut dia 5 dan 5, yang B penyebut dia 6 dan 6. Jadi kita boleh terus bandingkan nombor yang di atas. Okey, kita tengok pula contoh yang ketiga di muka surat 8. Soalan dia antara 4/7 dengan 3/7, manakah yang lebih? Kita tengok penyebut dia sama tak? 7. Kedua-dua pecahan ni penyebut dia 7. Jadi petak yang kita lukis ada 7 bahagian. Satu kita labelkan 4 dan satu lagi kita labelkan 3. Daripada gambar rajah ni pun kita dah nampak dah, yang merah ke yang biru lebih besar. Yang mana yang lebih kawasan berloreknya, mestilah yang merah. Yang merah dia 4/7. Jadi 4/7 lebih daripada 3/7. Tengok murid perempuan ni cakap bahagian merah lebih banyak daripada biru. Kita boleh nampak secara terus. Okey. Kita tengok pula contoh yang seterusnya. Manakah yang kurang? 1/3 atau 1/4? Okey. Yang pertama kita kena tengok kat sini, kata kunci dia kurang. Kurang maksudnya kecil ataupun sedikit. Dan pecahan yang diberi ialah 1/3 dan 1/4. Sekarang penyebut dia berbeza. Penyebut yang pertama 3, penyebut yang kedua 4. Okey, kita cuba tengok gambar yang dibuat kat sini. Okey, gambar yang pertama ni dia bahagikan kepada 3 bahagian. Nampak ke? Dia bahagi kepada 3 bahagian. Dan bahagian yang berlorek ialah 1 sebab pecahannya 1/3. Okey, gambar yang kedua dia bahagikan kepada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Nampak ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bahagian. Dan bahagian yang kita lorekkan ialah 1. 1/4. Okey. Sebelum kita tengok pecahannya, kita cuba tengok gambar dia sahaja. Gambar kat sini kita boleh tengok. Okey, sekejap Mu'alimah buat. A, B. Okey. Gambar rajah A ataupun B, yang mana lebih besar dia punya kawasan yang berlorek? Kita boleh tengok terus. 1/3 lebih besar dan 1/4 lebih kecil daripada 1/3. Okey, itu kalau kita tengok daripada gambar rajah. Okey, maksudnya bila kita nak membandingkan, kita boleh tulis 1/4 kurang daripada 1/3. Sebab kita boleh tengok bahagian 1/4 ni dia lebih kecil daripada saiz yang 1/3. Okey. Kita tengok lagi contoh yang kelima dekat muka surat 9. Soalannya bandingkan 1/2 dengan 1/10. Okey, 1/2 dengan 1/10. Penyebut dia berbeza, jadi kita cuba buat gambar rajah untuk 1/2 dengan 1/10. Okey, boleh tengok dekat sini. Yang pertama ni, yang kat sini, petak ni dibahagikan kepada 2 bahagian sebab 1/2. Jadi, satu bahagian kita lorekkan. Ini satu bahagian. Okey, 1/2. Kemudian kita buat pula gambar rajah untuk 1/10. Ni 1/10. Satu bahagian je dia lorekkan. Bahagian yang keseluruhan ada 10. Jadi yang warna pink ataupun yang warna kuning lebih besar. Yang warna pink maksudnya 1/2 lebih besar daripada 1/10. Okey, sekarang kita nak bandingkan pula 1/10 dengan 1/2. Tengok yang ni ya, 1/2 dengan 1/10. Okey.
kita nak bandingkan menggunakan kata kunci yang lain. Tadi lebih besar, sekarang kita nak gunakan kata kunci lebih kecil ataupun kurang daripada. Tengok 1/10 mestilah lebih kecil ataupun kurang daripada. Mana-mana perkataan yang sesuai. Kecil, kurang, sedikit. Okey. Kita tengok pula gambar ajar 2 yang bawah ni. Manakah yang lebih kecil? Bincangkan 1/9 dan 1/8. Okey. Yang pertama ni dia ada 8 petak. Dia loretkan yang warna kuning ni satu bahagian. Kemudian yang bawah ni ada 9. Dan kita ambil satu bahagian, 1/9. Cuba tengok gambar dia. 1/9 dengan 1/8. Yang mana yang lebih kecil? Kita boleh nampak saiz untuk 1/9 ni lebih kecil. Dia sedikit je kecil je berbanding dengan 1/8. Jadi 1/9 lebih kecil daripada 1/8. 1/9 lebih kecil daripada 1/8. Okey. Macam mana kita nak tahu kalau kita tak lukiskan gambar rajah dia? Okey, cuba kita tengok. Maknimah tulis dekat atas ni ya. 1/8 dengan 1/9. Okey, sekarang pengangka dia pula yang berbeza. Pengangka dia pula yang sama, maaf. Sekarang pengangka dia sama. Kedua-dua pengangka 1. Dan penyebut dia 1/9, satu lagi 8. Okey, kita tengok. Kalau macam ni, pengangka dia sama, kita boleh tengok penyebut dia. Penyebut dia berbeza. Yang mana penyebut dia lebih besar, maksudnya pecahan dia lebih kecil. Ni 9 lebih besar daripada 8. Jadi jika kita membandingkan kedua-dua pecahan ni, maksudnya 1/9 lebih kecil. Okey. Dah habis dah untuk tajuk banding pecahan. Ada 5 contoh dalam buku kita. Sekarang Mukadimah nak semua cuba buat latihan yang Mukadimah berikan dalam link di bawah. Dan kalau ada apa-apa soalan, boleh terus mesej Mukadimah. Nanti insya-Allah Mukadimah akan terangkan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.